Baik tuan-tuan, kita kembali ke kitab kita Zadul Muta'allim, dan pada malam ini perkara-perkara yang menegahkan wali daripada menjadi wali nikah. Tajuknya muka surat 172. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Perkara-perkara yang menegahkan wali daripada menjadi wali nikah. Siapa itu wali? Wali adalah orang yang kata-katanya, kehendak keinginannya memperlaksana ke atas seseorang. Ya. Dan walaupun kadang-kadang sama ada orang itu suka atau tidak suka, mahu atau tidak mahu. Dan dialah yang bertanggungjawab menyelia, menjaga, melihat, menengok urusan-urusan, utamanya bersangkut paut dengan kepentingan seseorang itu. Kata-katanya, kehendaknya terlaksana, memberi kesan kepada orang yang di bawah wilayahnya, yang dia itu menjadi wali. Anak-anak, orang gila contoh, ada walinya yang menjaga, yang memutuskan, yang hatta menentukan. Termasuklah dalam persoalan perkahwinan bagi orang dewasa, wanita dewasa, ya. Atau ialah itu wali, ya. Apa syaratnya? Ada syarat-syarat dia. Jadi wali nikah, dia kata. Kalau syarat jadi waliullah tu bab lain pula. Ya. Hak ni wali nikah. Ada anak perempuan, tuan-tuan dan perempuan? Tu yang pertama dah tu. Tak, tapi tak adalah disebut di sini. Yang pertama, keadaannya di dalam ihram. Itu yang menegah, melarang. Kerana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, la yankihul muhrimu wala yunkah. Tidak boleh seseorang yang berihram menikahkan ataupun dia itu dinikahi. Yang berihram, tuan-tuan dan puan, sama ada ihram itu ihram haji ataupun ihram umrah, maka antara perkara yang diharamkan sewaktu berihram ialah apa dia? Dia berkahwin atau dia mengahwinkan. Cuma wali dia tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh disebabkan dia ihram ni, kan. Tunggulah kalau anak nak menikah, ayahnya berihram pergi umrah, haji ke, tunggulah habis. Dia tak turun. Dia tak turun ke wali yang selepas dia. Tak pergi ke datuk misalnya, tak pergi ke abang. Tapi sultan boleh. Kalau nak cepat sangat, contoh sultan pemerintah maksudnya akan ambil alih. Boleh ambil alih. Baik. Wali ni dia akan turun kepada wali yang lebih jauh. Nanti dia akan ada susunan wali-wali itu mengikut keutamaannya. Ya, bapa, datuk, itu bawa saudara lelaki, abang ataupun adik dia. Itu dipanggil wali yang lebih jauh. Jadi bab ihram ini dia tak berpindah. Tak berpindah wali dia. Bab yang lain boleh, tuan-tuan dan puan. Bila tak cukup syarat saja wali, maka wali itu berpindah kepada wali yang lebih jauh jika cukup syarat. Berpindah kepada wali yang lebih jauh kalau wali yang kedua itu tak cukup syarat juga,
dia turun ke wali yang ketiga, turun wali yang keempat. Ya, itu pentingnya syarat-syarat ini. Dan ini adalah perkara-perkara yang menghalang seseorang daripada menjadi wali nikah. Yang pertama apa dia? Ihram. Berihram. Muhrim dia panggil, ya. Baik. Kedua, keadaannya masih kanak-kanak. Tak upayalah, ya. Kanak-kanak, budak-budak ini. Dia tak ada wilayah pun pada diri dia. Kalau dia nak jual rumah, tak boleh dia nak jual rumah tu. Lagi. Ya? Dia tidak ada hak lagi. Dia tidak berhak untuk diri dia. Macam mana pula dia nak memberi kesan pada orang lain? Nak memberi kesan pada diri dia pun tak boleh. Ya tak? Nak melaksanakan apa kata-kata dia dan kehendak dia pada diri dia, untuk diri dia pun tak boleh. Apa lagi pada orang lain? Jadi kanak-kanak tak boleh jadi wali. Baik. Yang masih belum balik, apatah lagi yang masih belum memayis. Ketiga, gila. Orang gila memang dah. Orang gila dia tak tahu apa satu. Tak tahu. Jadi dia tidak berhak pun pada diri dia. Apa yang dia kata, apa yang dia buat, tidak boleh bertanggungjawabkan. Macam mana nak beri kesan pada orang lain? Ya tak? Keempat, menjadi hamba. Hamba pun begitu, tuan-tuan. Zaman-zaman dulu ada sistem perhambaan. Masih ada hamba. Hamba ni adalah dimiliki. Maka dia tidak ada hak. Apa-apa pun maksudnya, kerana dia dimiliki. Dia tidak memiliki. Macam mana pula dia nak beri kesan kata-kata kehendaknya kepada orang lain? Pada diri dia sendiri pun tak boleh. Kelima, fasik. Tidak adil. Yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih, la nikaha illa biwaliyin mursyid. Tidak sah nikah kecuali melainkan dengan wali yang mursyid. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, dia kata apa? Mursyid di sini adil. Apa adil? Nanti kita akan sebutkan dalam syarat adil pada wali dan saksi. Situ akan detailkan. Apa dia? Adil. Ya. Keenam, mahjur. Kerana bodoh. Mahjur iaitu ditahan daripada memerintah atau tadbir. Lembam, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, disekat. Dia tak boleh nak bertindak atas kepentingan diri dia. Contohnya, nak jual rumah ke dan sebagainya. Wali dia ambil alih. Wali dia terpaksa ambil alih. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu apa masa depan. Dia tak tahu apa yang dikatakan kepentingan rumah, kepentingan tanah. Kalau biar lock ke dia, dia jual habis. Dia coli, contoh. Lembam. Contoh. Lembam ni saya cerita hari tu tak tuan-tuan puan. Kalau lembam. Lembam ni slow learner. Kalau slow learner, lembam, kita nampak muka tuan-tuan dan puan serupa je dengan orang lain. Saya pun heran juga kalau saya tengok murid-murid di kelas PPKIBP, kelas khas ni. Serupa je tengok. Macam mana dia boleh masuk ke situ? Dia ada kad lulus di doktor, tuan-tuan dan puan. Tapi dia lembam.
lembab. Dia tak boleh nak simpan dua arahan pun. Kalau satu dia beri arahan, tulis di hadapan. Apa yang dia tulis di hadapan, dia papan putih. Beri satu-satu. Lepas awak tulis, buka muka surat 56. Salin yang bawah sekali. Tak ada, dia tak ingat. Dia takkan ingat. Dia takkan ingat. Nak buka balik. Tu lembam tuan-tuan dan perempuan. Mudah tak boleh tipu? Memang mudah lah. Zaman-zaman sekarang ni orang cerdik kena tipu. Tadi ada seorang sahabat tanya saya. Dia kata, Ustaz pernah kena tipu? Tak pernah. Maksudnya kena tipu, duit-duit scammer ni lah apa semua. Kuat sekarang ni menipu. Saya bagi kaedah ni. Saya sebut pada orang rumah, sebut pada anak-anak dan sebagainya. Dalam dunia ni tidak ada orang mudah-mudah nak bagi duit daripada kita. Tak ada. Yang ada ialah orang nak duit kita. Jadi jangan percayalah ada. Hari-hari ni tuan-tuan dan puan masuk dalam, dia masuk melalui Telegram. Tuan-tuan. Nama orang tu, nama kawan-kawan lah. Tawaran motosikal lah, pembiayaan itulah, bantuan inilah masuk situ. Tuan-tuan tekan dia, siap nama. Naik nama tuan-tuan, dia hack dah. Hack pula nama kita. Dia akan hantar kita punya kontak kita. Tak tahu berapa ribu kontak kita tu, dia akan hantar semua. Tiap-tiap hari tuan-tuan dan puan, saya tak pernah buka. Sekali tu, bantuan motosikal, 10,000. Naik nama kawan. Kebetulan saya tak padam, saya tak usik pun mesej dia, ada dekat skrin tu. Saya berjalan-jalan jumpa dengan tuan dia. Ada hantar sesuatu ke dia kat saya? Tak ada. Itu dia kata. Tak ada. Itu kata dia. Dulu ada jiran hantar ke dia. Dia kata takkanlah jiran hantar, dia tak buka, kasih hati jiran. Pula pun dia tekan, naik nama dia. Dan kena hack dah tuan-tuan dan puan. WhatsApp ke, Telegram ke. Tu. Aneh nak nip. Cerdik-cerdik pandai apa? Kena tipu macam. Lepas tu, bila saya kata gitu, sebelum saya masuk kelas, saya pun tutuplah dengan satu kata-kata. Ya tak? Orang Arab sebut duit tu fulus, jamak pada fils. Fils ni 10 fils 1 kurush, 10 kurush 1 dinar. Di Pakistan dulu, di Jordan dulu. Jadi fulus tu duit, fulus. Saya kata. Orang zaman sekarang ni dia tak kira dah hal haram. Dia kata, al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Ustaz duduk belakang tu. Riwayat siapa tu ustaz kata? Riwayat Muslim. Muslim tu maksudnya orang Islam. Hadis palsu. Tapi makna betul. Al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Baik. Guna masuk lari jauh ni. Pasal kadang-kadang orang cerdik pun kena tipu. Ni kalau orang yang bodoh dia kata kena tahan, ni mahjur dia panggil, mahjur. Dia terpaksa sekat dia. Sebab tara-tara cikgu, profesor kena tipu macam. Doktor ada. Ketujuh. Cedera fikiran atau pendapatnya. Pendapatnya maksud ni dah lupa-lupa dah, nyanyuk dah. Gila-gila sikit, gila-gila tu apa gila. Bukan gila-gila tu. Apa ni dia panggil? Ising. Orang Melayu sebut gila ising. Kalau ising ni bahasa Jawa, masuk gila tu. Nampak tuannya okey. Bila dia bercakap je kita rasa pelik. Pelik dia ni. Sewaktu hot kissing ada, hot kissing. Tuan-tuan ingat hot kissing? Di tapak DIY tu. Lama dulu. Saya sembah situ kan. Saya duduk, saya tengok seseorang pakai jubah, pakai piah. Molek orang dia.
Tiba-tiba dia naik atas pangkin tu, dia berkhutbah situ. Sudah dah ni. Ya dah ni. Baik. Tapi kalau dah nyanyuk tu, gugulah. Pasal dia tak boleh nak mikir dah. Ya? Siapa masuk Mina anak dia pun timbul belakang. Dia kena nak masuk Mina ni kena tanya juga. Asal usul mana, kerja mana, duduk mana. Ya? Lagi-lagi zaman sekarang Arab. Bawa kereta besar, rupanya pinjam kereta pisnyam. Kereta sewa pun ada. Sewa. Baik. Kedelapan. Berlainan agama. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 141, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah SWT tidak akan jadikan jalan untuk orang-orang kafir menguasai orang Islam. Ini kalau wali ni menguasai lah. Pasal kata-katanya terlaksana. Kehendaknya terlaksana kepada orang yang diwalikan. Maka berlainan agama tak boleh lah. Kalau kafir tak ada masalah. Orang Nasrani boleh menikahkan, dia agama Nasrani boleh menikahkan Yahudi. Yahudi boleh menikahkan Nasrani, boleh menikahkan siapa-siapa yang tidak Islam dan sebagainya. Kerana dia panggil Al-Kufru millatun wahidah. Al-Kufru millatun wahidah. Ada dua saja agama sebenarnya dalam dunia ni. Millah tu agama lah. Ada dua saja. Satu, agama Islam. Dan satu lagi dipanggil agama kufur. Selain daripada Islam, kufur. Baik. Syarat adil pada wali dan saksi. Ini syarat ni. Apa pula? Yang dikatakan adil tadi ya. Syarat yang keberapa tu? Syarat yang menghalang. Kelima, fasik. Fasik itu maksudnya tidak adil. Adil ini lawannya fasik. Ya. Bukan adil lawan tak adil. Maksudnya adil yang kita faham, mesti saksama. Contoh. Bukan maksud itu saja. Lebih dalam tuan-tuan dan puan, lebih detail. Maka kita detailkan. Pertama dia kata. Dan memang disebut oleh Nabi SAW ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah itu melainkan dengan wali yang adil dan dua orang saksi yang adil. Saksi pun kena adil juga. Ya. Apa dia adil pada wali? Pertama, tiada mengerjakan dosa besar dan tiada mengerjakan dosa kecil. Tiada mengerjakan dosa kecil. Dia tak buat dosa besar. Mencuri, merampok, membunuh, berzina. Ya? Dan dia tidak mengekalkan dosa kecil. Dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi itu ada 70 dosa-dosa besar. Tuan-tuan rujuk situ. Ke ada kuliah kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Ada kawan yang kuliahkan di masjid. 70 dosa-dosa besar. Ya? Dan selain daripada itu, dosa kecil. Dosa kecil ni, dia boleh jadi besar. Dengan cara, dia buat somong-somong. Kekalkan. Dia enggan bertaubat. Ya? Lepas itu, dia berbangga-bangga pula. Tunjuk ke orang. Atau dihasut pula orang lain. Ajak pula orang lain. Jadi dosa besar walaupun saja dosa kecil. Ataupun dia tak hasut, dia tak ajak orang lain. Tapi disebabkan kapasiti dia tu sebagai ustaz. Sebagai pak imam. Orang buat hujah. Itu ustaz dia orang buat. Dia menanggung pula. Share, bukan ambil dosa orang tu tak. Dia berdosa sekali dengan orang itu. Kerana adalu ala khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang membuat kebaikan. Begitulah sebaliknya. Ya, orang yang menunjukkan kepada jalan kejahatan, orang ikut,
dapat dosa sama. Sahamnya sama. Bukan tanggung dosa, orang tu tak berdosa, yang ini berdosa, tak. Sama-sama berdosa. Hak ni dapat 100, dia pun dapat 100 juga. Kebaikan begitu juga. Baik. Kedua, sejahtera i'tiqadnya. Ni tuan-tuan dan puan-puan zaman-zaman sekarang ni, Allah, banyak sangat ajaran-ajaran hak menyeleweng, sesat. Yang moden, yang contemporary, yang tradisional, konvensional, yang lama-lama dulu. Ya. Yang modern ism lah, secularism, pluralism, liberalism, komunism, sosialism, macam-macam ism yang bertentangan, yang berlawanan dengan i'tiqad Islam. Banyakannya boleh menyebabkan seseorang keluar daripada Islam. Ya. Lepas itu, hak yang contemporary tapi nampak macam tradisi. Ada Rasul Melayu lah, ada mak lipat, mat lepat lah, ada mujassim lah, musyabbih. Akhir-akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala pada dia tu macam Nabi Adam. Maksudnya bertubuh badan, beranggota, berjirim, berjisim. Zaman sekarang ni, tuan-tuan, banyak tu dalam media sosial. Buka lah. Media sosial. Buka, tengok. Saya sampaikan, pernah sebut, saya tidak showkan kepada tuan-tuan nak tengok sendiri-sendiri. Pula, dulu saya kata tengoklah, banyak ilmu dalam tu. Nak tengok, okey, boleh. Rujuk pada orang yang mengetahui. Rujuk pada Pak Imam dulu. Rujuk pada Pak Bilal. Rujuk pada Ustaz. Contoh. Bagus ke? Okey ke? Ini? Okey ke dia ni? Okey ke itu? Saya terpaksa sebut gini tuan-tuan mampan. Pasal dalam tu ada Syiah, ada Khawarij, ada Mujassim, ada Mu'tazilah. Macam-macam. Jadi kita memang terpeleot. Dia punya ni terpeleot ni, terpeleset, tergelincir, tergelicuh. Molek-molek jalan kaki dua tegak tak penuh goyang, jadi kecoh. Jalan gitu, jalan-jalan apa? Rebah masuk dalam parit. Sebab tengok tu, ada dah orang yang ada asah pun. Lulusan luar negara pun. Tengok boleh jadi, baru ni keluar jadi Qadariyah pula. Jadi Qadariyah. Bukan semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala. Seolah-olahnya manusia ni boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Taala dalam bab-bab tertentu. Cesung. Mengaji luar negara. Baik. Jadi ni, semalam kan saya terbaca. Dia kata saya terpaksa berpisah dengan suami saya kerana sebab suami saya terlibat dengan satu ajaran dan dia merasakan bahawa tuntutan syarak tu dah gugur daripada dia. Dia tak payah sembahyang dah, dia sampai makam. Sampai makam. Maka terlucutlah segala tuntutan syariat. Kerana yang syariat itu zahir-zahir saja, kulit. Maka dia sudah mendapat isi. Yang kita nak dalam beragama ni apa? Isi. Kulit tak sih. Buang je kita makan pisang. Ada sini makan kulit. Kambing. Kambing makan kulit pisang. Gitu. Jadi dia hak gitu lagi cerita ni. Hak isi tu kita makan, hak kulit tu buang kambing. Jadi syariat ni kulit. Kita ni mak lepak pula. Mak lipat dah. Dia tak tahu makrifat hak paling besar, yang paling agung, yang paling tinggi sekali Rasulullah SAW. Yang mengkok kaki. Itu dia. Cemah nak berperang dengan arwah ayah saya dulu. Beliau tukar apa? Mari ke kampung saya di Teratut.
Dia kata apa? Nak ke isi-isi dia kulit tu saya. Arwah yang saya kata, setahu saya ni yang isi-isi tak ada kulit ni, tahi je. Macam mana nak parang, cabut parang. Tu. Cerai dia. Memang kena cerai lah. Keluar daripada Islam tu dengan zindik. Zindik ni orang yang nampaknya di luar Islam, dia kononnya mengamalkan ajaran Islam, mengaku Islam, tapi dalam hati dia penuh dengan i'tiqad kufur, tu zindik. Zindik ni kafir lah. Dia macam munafik, cuma munafik dia pura-pura. Dia menampakkan Islam di luar tu, dia pura-pura. Memang dia tak yakin pun bahawa Islam tu benar, cuma dia berpura-pura saja. Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Itu munafik. Tapi zindik ni, dia menzahirkan Islam, tunjuk semua ni, dia ingat benda yang dia buat itu betul dan dipertahankan. Sedangkan akidah itu akidah kufur. Itu zindik. Baik. Zindik. Ramai ni. Dia tak khabar. Tak mengaji apa? Tak mengaji ilmu tauhid. Tak mengaji ilmu akidah. Ya, kena. Boleh dikatakan zindik, cuma dia ada pendetilannya lah. Pendetilannya kalau Mu'tazilah ni ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mengkufurkan. I'tiqad dia tu tidak sampai kepada kufur, hanya fasik, bid'ah yang sesat. Dia masih lagi dia panggil firqah Islamiyah. Dia tak keluar. Tapi kalau Ahmadiyah, Qadianiyah, dia keluar daripada firqah Islamiyah. Kita sebut lagi ini firqah Islamiyah. Sebab dia percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi dan Rasul, maka itu tak ada sangkut paut dengan Islam. Dia sudah keluar daripada Islam. Gitu. Dengan Syiah, ada penitilan dan sebagainya. Baik. Ketiga, dapat mengawal dirinya ketika marah daripada dusta atau mencela. Ni hak baran. Boleh hilang tu. Hak baran ni dia banyak bertindak mengikut emosi dia. Emosi duduk atas pada akal. Habislah. Bininya cerai sampai 1000 talak dah. Marah sikit dia, talak 3. 3 dah. Marah lagi, talak 3. Lepas tu balik pula. Talak 3. Berapa talak 3? Contoh. Barat. Tak boleh nak kawal. Keempat. Dia marah ke anak dia tak nak balik. Dia bahannya kahwinkan anak dia. Dia kata, aku wali mujbir. Kahwin dengan anak orang kaya mana contoh. Contoh. Boleh hilang dia punya status kelayakan sebagai wali. Keempat, memelihara muru'ah, yakni kehormatan diri. Muru'ah ni, yang itulah kita sebut marwah tu. Cuma marwah bagi kita lebih besar ya, melibatkan diri kita, keluarga, isteri, anak-anak dan sebagainya, sesuatu yang memalukan, sesuatu ni. Tapi muru'ah, kalau yang dimaksud muru'ah ni, dia lebih halus lagi. Yang itu juga, yang besar tu besar. Yang lebih halus ni contoh. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ni, mensyarahkan tentang al-adalah. Adil itu. Yang dikatakan adil itu ya. Wal maqsudu bil adalati adamu irtikabil kaba'iri min adh-dhunubi wa adamul israri 'ala as-saghairi wa adamu fa'lin ma yakhillu bil muru'ati.
Dia kata apa? Adil, yang dikatakan adil menjadi syarat kelayakan sebagai seorang wali itu, yang kita dah sebut, apa dia? Melakukan dosa besar, mengekalkan dosa kecil. Dan dia kata melakukan sesuatu yang mencari muru'ah, yang merosakkan muru'ah seseorang. Apa contohnya? Kal bauli fi turuqat, kencing tepi jalan. Haram ke? Tak haram. Kita naik empah dari Madinah ke Mekah 4 jam. Tak ada tandas. Patut-patut orang rumah duk bising. Dia pergi baru ni, dia kata, Allah, kata, patut-patut setiap 100 kilo mesti buat satu tempat R&R. Jadi berhenti pergi jalan gitu, tutup-tutup kain. Kalau orang atas bas tu jenguk, nampak lah maksudnya. Ni gitu. Terpaksa. Tak reti weh. Enggak? Itu tak masuk lah. Terpaksa. Ini memang tabiat dia. Contoh saya dulu 4 tahun di Karachi. Lalu di Sabzi Mandi, bahagian pasar. Kita nak pergi tempat ngaji tu, kena lalu, kalau naik bas kena lalu ke Sabzi Mandi. Sabzi Mandi ni pasar basah dia. Ya Allah. Memang bau najis sepanjang-panjang tu. Dan mereka ni kalau kita lalu pagi-pagi tu, dia tutup dengan kain itu je. Buang air besar, buang air kecil tepi jalan. Maka. Tu. Dia kata, merosakkan muru'ah. Mana pula Pak Lebay tu kencing berdiri. Tepi jalan pula tak ada tempat lain. Nyoroklah sikit. Rosak benar nama baik dia. Anak dia pun malu. Apa lagi contoh dia kata? Wal mashyu hafiyan wa ghairu zalik. Jalan tak pakai kasut, tak pakai selipar pun mencacatkan muru'ah. Ada content creator dalam TikTok, saya tengok dia tak pakai selipar, saya berkerut juga dahi dia. Dia buat konten dia tak pakai selipar. Masuk ke hutan, masuk hutan, masuk kebun, masuk pakai. Dahi saya berkerut. Orang Arab kata yunda lahu jabin. Tindakan itu menempatkan orang lain kerut dahi. Gitu. Itu mencacatkan muru'ah. Halus. Apa lagi? Duduk lama-lama bawa wakaf. Pakai tayak putih. Janggut budak putih. Dulu waktu saya duduk di Pasyaka, saya akan lalu sebuah jalan, satu jalan, yang di tepi jalannya itu ada sebuah wakaf. Beberapa orang sentiasa ada di situ kalau Jumaat Sabtu. Saya akan lalu Jumaat Sabtu pada pukul 3. Pukul 4 saya balik sebelum asar tu, saya akan lalu pula. Ada lagi situ. Saya lalu ada, saya balik ada. Kadang dah azan asar. Ada lagi bawah tu dia main dam. Bukan tak boleh main dam tuan-tuan puan, boleh aja. Tak ada masalah. Kan kata, wah nak pula Ustaz Ridwan, main dam pun masuk mencacatkan muru'ah. Dah main dam tu. Maksudnya lama sangat ni. Waktu padahal dekat dengan masjid wakaf tu. Orang pun dah tua-tua dah. Mata dah kabur. Gigi dah gugur, kata dia. Penceramah dalam TV dia kata. Waktu asar ada lagi. Lalu lepas asar ada lagi bawah tu. Barangkali daripada pagi tu tak. Ini naik haji situ. Nak pergi naik haji Arafah mana tak kesampaian lagi. Jadi saya tu berkerut. Muka saya kita tengok berkerut. Sampai dalam kuliah ni saya cerita. Nunjukkan bahawa benda tu tak selayaknya. Kharikul muru'ah. Baik. Dia keluar pagi-pagi. Bini dia suruh beli ikan kembung 1 kilo.
Dia pergi belikan kembung, dia singgah di wakaf tu, dia sangkut ikan kembung atas pokok mutan. Dia nak balik tu, dia tengok ikan kembung tu habis dah, tinggal tulang. Makan tak kerengga. Tuan-tuan, agak-agak berapa lama? Kerengga nak makan bagi habis kilo ikan. Jadinya, itu bukannya berkerut dahi lagi. Dengan pipi-pipi kita berkerut tu. Mana dia ni? Itu. Baik. Cuma dalam kitab ini disebut wa fi qaulin, ada juga satu qaul dalam mazhab Syafi'i yang tidak mensyaratkan adalah ni. Disebabkan apa dia kata? Ya. Ada wali ni dia terbina di atas dasar kepentingan orang yang diwalikan di bawah wilayah dia. Ayah mengawinkan anak, dan ayah itu disebabkan darahnya, keturunannya, nasabnya, dia akan pilih menantu yang terbaik untuk anak dia. Itu impian bagi semua orang ayah, semua wali yang nak menikahkan anak dia. Impian mereka ialah dia nak kahwinkan anak dia dengan seorang lelaki yang terbaik di dunia ini. Jadi benda itu, perasaan itu ada pada seorang wali. Walaupun dia tu fasik, ada. Jadi satu qaul dalam mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan adalah ni, disebabkan yang lagi susah nak mencari orang yang adil ni. Betul. Kalau tak buat dosa besar, tak mengekalkan dosa kecil, dia buat hak itu yang mencacat-cacatkan. Sehingga kan orang pakai apa? Kata, sebut, minta maaf saya pakai nama siapa? Kan sebut Pok Mat kan, dia sebenarnya Mat ni memang rata-rata, bukan Pok Mat sini lah. Nama tu kita dramatikkan, kita sebut Pok Mat. Kalau sebut Pok Mat je, siapa cerita ni? Pok Mat. Wajib baik gitu dah. Dia tak buat dosa besar pun. Tapi pula bergurau terlebih sangat. Contoh, dia tak buat dosa besar pun. Ni yang dia pergi Yunda Ujabi ni. Jebes lalu. Payah nak cari. Siapa yang selamat? Maksudnya. Jadi satu qaul disebabkan, dan dia kata tidak ada pun dalam sejarah ditegah wali yang fasik itu mengawinkan anak dia. Ada di Malaysia pun. Tak boleh pakai wali ni, turun pada abang ni. Abang ni pun fasik juga. Turun pada anak abang dia tu, anak saudara. Betul. Fasik juga. Turun lagi bawah. Sampai ke sepupu. Sampai anak sepupu. Belah ayah pun boleh. Jadinya cuma ginilah. Secara zahirnya. Adil itu secara zahirnya. Kita tak tahu apa benda dia buat belakang, dia buat menyorok, di mana dia sebagainya. Kita tak tahu. Tapi kita nampak tu dia okey. Gitu. Kalau main kaki mabuk, tunggang terbalik, dia pergi jalan itu, tunggang todi, apa ini, Samsung, Thailand tu apa semua. Janganlah. Selagi dia tak mujaharah menampakkan tu, membangga-bangga pula dan sebagainya, kita kira zahir saja. Maka insya-Allah tak ada apa-apalah, tuan-tuan. Jangan takut pula lah lepas ni tak berani nak mewalikan anak, takut kau tak sah pakai ni dah. Gitulah cerita. Baik. Selesai kita tuan-tuan dan puan-puan memperkatakan tentang syarat adil pada wali dan saksi dan perkara-perkara menegakkan wali daripada menjadi wali nikah. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir majlis kita yang membaca surah Al-Asr di atas kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.